Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni kita akan ajar tentang sejarah bab 1, kemunculan tamadun. Dan kita akan fokus untuk dua subtopik iaitu Mesopotamia dengan Mesir. Sebab kalau tak silap tahun lepas dua topik ni ditarget masuk SPM tapi tak masuk, dua-dua tak masuk. Bab 1 keseluruhan tak masuk rasa. Tak masuk untuk SPM. Jadi kemungkinan untuk masuk tahun ni tu ada lah. Jadi untuk first slot ni kita fokus untuk tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir. Okay. Korang boleh nampak kan? Zah nampak? Ya, nampak je. Okay. Untuk first ni aku tunjuk dulu macam video tentang tamadun Mesopotamia. Aku tak cerita dah terus tentang apa awal-awal dia punya ciri-ciri tamadun apa ni? Ciri-ciri tamadun semua, makna-makna tamadun aku tak terangkan sangat. Nanti aku masuk sikit-sikit lah, kira macam aku selit-selitkan dulu. Kita tengoklah. Ini makan. Tanah di antara dua sungai terletak di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Tamadun yang dikatakan bermula sekitar 3.500 sebelum Masehi dikenali dengan nama Mesopotamia. Tamadun ini dikatakan bermula di wilayah selatan, iaitu dengan penghijrahan orang Sumeria, membina pendekatan baru serta menjalankan aktiviti pertanian menebus bumi tanah. Cuba kuat sikit. Mengawal aliran air sungai dan seterusnya. Kuat sikit. Oh shit. Tempatan baru, pembukaan bandar dan juga negara kuno. Pertempatan kekal telah membawa kepada kehidupan yang sistematik dan ramah, dan seterusnya membawa kepada pembentukan beberapa negara kota. Setiap negara kota memiliki ciri fizikal tersendiri yang terbahagi kepada 4 bahagian. Korang dengar? Kita tak jelas. Sekejap. Tak jelas. Sekejap ya. Ini dengar saya ke mana? Iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota, dan pelabuhan. Setiap negara kota mempunyai pintu gerbang yang menjadi lambang kekayaan. Antara elemen yang melengkapi sesebuah kota terdiri daripada istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai, dan juga kawasan pasar. Pusat sesebuah negara kota ialah zigurat. Dengar ke tak dengar langsung? Dengar. Ha? Dengar tak? Ataupun pusat. Dengar. Dan setiap kota mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri. Kehidupan masyarakat ini lebih tersusun dan teratur. Mereka terbahagi kepada 2 golongan, iaitu golongan atasan dan golongan rakyat. Golongan atasan terdiri daripada golongan pemerintah yang diketuai oleh seorang raja, diikuti oleh ketua pendeta, ketua tentera, dan orang bangsawan. Golongan rakyat pula terbahagi kepada 2, iaitu rakyat bebas yang terdiri daripada artisan, petani, dan pedagang, dan golongan hamba, termasuklah tawanan perang. Sistem pemerintahan tamadun ini sangat unik kerana raja yang memerintah dianggap sebagai Tuhan, wakil Tuhan, dan juga Sistem ini dikenali sebagai teokrasi.
Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua pendeta, dan ketua pentadbir. Walaupun raja dianggap sebagai Tuhan atau penguasa, namun rakyat tidak menyembah raja. Akan tetapi, semasa pemerintahan Raja Naram-Sin, beliau telah memaksa rakyat untuk menyembahnya kerana beliau mempunyai tanah penjajahan yang luas. Beliau juga menggelarkan dirinya sebagai Raja Terbaik Penjuru Alam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini amat besar. Ada di antara mereka yang menjadi petani, peniaga dan menjadi artisan. Mereka juga terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Antara barangan dagangan mereka termasuklah logam, kayu kayan, emas dan perak. Aktiviti perdagangan mereka berkembang luas ke lembah Indus. Ini dibuktikan dengan jumpaan cap mohor Indus di Mesopotamia. Manakala sebilangan rakyat pula menjadi tentera untuk menjaga pertahanan negara. Tempat keagamaan mereka ialah Ziggurat. Ziggurat juga menjadi pusat kota. Ziggurat berperanan sebagai pusat perdagangan, pusat ibadat dan pusat penyimpan khazanah. Sistem tulisan masyarakat ini bermula dalam bentuk tulisan bergambar dan berkembang kepada tulisan berbentuk simbol. Tulisan ini ditulis pada tanah liat berbentuk papan. Tulisan masyarakat ini dikenali sebagai cuneiform. Kewujudan tulisan zaman Mesopotamia telah membawa kepada kelahiran jurutulis. Dan kehadiran jurutulis membolehkan urusan pentadbiran serta perniagaan direkodkan. Antara hasil kesusastraan terawal di dunia ialah Epik Gilgamesh yang mengisahkan kepahlawanan tokoh yang bernama Gilgamesh yang memiliki sifat 2/3 Tuhan dan 1/3 manusia. Epik ini mengandungi falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia. Sejarah membuktikan kerajaan ini telah berjaya meninggalkan impak yang begitu gemilang di dalam tamadun manusia. Sumbangan kerajaan ini membuktikan bahawa masyarakat Mesopotamia yang hidup beribu-ribu tahun dahulu mampu menjadi iktibar di dalam pembangunan negara ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Antara sumbangan terpenting tamadun ini termasuklah Kod Undang-Undang Hammurabi, sistem tulisan, kesusastraan, matematik dan astronomi, kalender, penciptaan roda, batu-bata, ubat-ubatan, dan membuktikan yang mereka adalah empire pertama tamadun Mesopotamia. Okay, habis untuk video ni lah. Aku lagi terang balik yang mana kata tak faham tadi tu. Aku terang balik cuma bagi untuk bagi untuk hit up korang je. Okay, first kita akan tengok tentang tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ni merupakan antara tamadun terawal lah. Mungkin kata tamadun terawal. Dia berkembang dan akhirnya menjadi tamadun Rom. Yang korang kenal tamadun besar tamadun Rom tu berasal dari tamadun Mesopotamia. Okay, kalau tengok nota ni, dia tulisan lokasi tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Euphrates dan Tigris. Ataupun perkataan Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani, maksud tanah di antara dua sungai. Dia Mesopotamia, dia terletak di antara dua sungai, di mana dia ni kerajaan yang ada dekat hujung sungai lebih kurang. Okey. Lepas tu pun orang dulu bila dia nak buat sebuah negara, dia akan tengok kepada ciri-ciri. Dia akan tengok kepada beberapa ciri. Berapa ciri berapa macam apa nama panggil? Dia punya apa ni? Kriteria lah untuk dijadikan tempat dia. Untuk dijadikan tempat tinggal dia kena ada beberapa ciri. Antara ini orang dulu ni dia hidup susah. Dia bukannya macam ada kerajaan apa-apa macam kita. Jadi untuk dibuat sebuah kerajaan, orang yang hidup nomad, orang zaman paleolitik dulu tu, dia pergi ke sebuah sungai. Kenapa dia cari sungai? Boleh jadi sumber pengairan, boleh jadi sumber makanan, boleh jadi tempat untuk dia memulakan kehidupan. Jadi kalau orang yang jumpa sungai, dia akan duduk dekat sungai. Jadilah kerajaan agraria, kerajaan darat. Kalau orang yang jumpa laut, dia akan duduk dekat laut. Jadi kerajaan maritim. Tu
Itu cara dia start kerajaan. Jadi Mesopotamia ni pun sama. Jadi dekat mana dia orang berjumpa, dia jumpa dekat Sungai Euphrates. Beberapa orang ni jumpa dekat Sungai Euphrates, lepas tu pun menghasilkan sebuah kerajaan sendiri, iaitu Tamadun Mesopotamia. Kalau saya membetulkan, korang boleh tengok bahagian utara Baghdad sehingga ke bahagian Assyria. Lepas tu pun dia ada kerajaan Babylon daripada Akkad hingga Sumeria. Yang lain ada ciri-ciri Tamadun Mesopotamia ni, negara kota ni negara kota ni macam kerajaan ni dia dikelilingi oleh tembok-tembok besar. Jadi seluruh kerajaan ni dikelilingi oleh tembok menyebabkan membolehkan dia untuk menjaga negara dia daripada serangan. Dikatakan ada tembok, ada pintu gerbang, ada pelabuhan dan dikatakan juga Tamadun Mesopotamia ni kaya raya. Jadi kalau macam mana kita nak tengok dia kaya tu, tengok dekat dia tengok ukiran-ukiran dia. Kalau tengok pada ada tembok dia, pada pintu gerbang dia, semua ada ukiran-ukiran cantik. Lepas tu di dalam kota ni dia kata ada istana, ada rumah kediaman, ada rumah ibadat, ada jalan. Macam sebuah kerajaan yang hebat lah. Artinya daripada orang dulu-dulu duduk tepi sungai, duduk merempat macam duduk bawah pokok, duduk bawah pokok je, dia telah membina sebuah kerajaan. Okey. Organisasi sosial. Macam kita sekarang ni pun ada organisasi sosial tapi kita telah sama ratakan. Islam telah sama ratakan. Kalau kita tengok dekat India organisasi sosial dia kuat. Dia jadi macam kalau kita nak pergi hospital, dia akan utamakan orang-orang atasan. Macam kita tak. Kalau kita utamakan orang yang sakit. Jadi yang dulu-dulu ni dia utamakan organisasi sosial. Jadi yang pertama adanya pemerintah. Pemerintah ni dikelilingi oleh raja, ketua pendeta, ketua tentera dan orang bangsawan. Pemerintah ni lah yang menggerakkan negara, yang menjaga rakyat-rakyat dia. Lepas tu pun dia ada rakyat iaitu rakyat bebas. Rakyat bebas ni macam petani, pedagang dan artisan ni, dia bebas melakukan semua kerja-kerja dia. Dia nak buat dia nak pergi sana, dia nak pergi sini, nak keluar kota. Tapi ada lagi satu golongan manusia ni iaitu hamba. Hamba ni contoh tawanan perang ataupun orang-orang yang dijual sebagai hamba lah. Macam dia ada hutang ni lepas tu dijual sebagai hamba. Jadi hamba ni dia kena serve untuk tuan dia. Dia kena buat apa yang tuan dia suruh. Macam kita orang gaji lah, tapi masa tu hamba ni tak ada gaji. Dia sebagai seorang ketua, dia kena menyediakan rumah dan makanan je untuk hamba dia. Lepas tu pun sistem ni korang kena ingat, sistem yang digunakan di Mesopotamia ialah sistem teokrasi, iaitu raja dianggap sebagai Tuhan ataupun wakil Tuhan. Tapi ada satu kisah macam dia cerita tadi, iaitu Raja Naram-Sin. Raja Naram-Sin ni dia gelar diri dia sebagai Raja 4 Penjuru Alam. Dia ni macam kalau orang lain dia tak macam raja lain dia tak tunjuk sangat kuasa dia. Tapi Raja Naram-Sin ni dia paksa penduduk dia sembah dia. Dia paksa penduduk dia ikut apa dia suruh. Jadi Raja Naram-Sin ni bertindak sebagai ketua negara, ketua agama, macam dia bolot semua jawatan ya. Dia nak semua untuk diri dia je. Pun ciri-ciri lain ada pengkhususan pekerjaan. Pekerjaan ni kerja lah. Lepas tu tulisan. Okey, tulisan spesifik untuk Mesopotamia ialah tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform ni macam dulu kita tak ada kertas. Jadi dia tulis pada gambar lah. Kalau nak cari pun ni tulisan cuneiform. Tengok contoh-contoh tulisan cuneiform. Okey, ni contoh macam tulisan cuneiform lah. Ni dia tulis kat batu, ni dia tulis kat batu-batu tanah liat macam tu kan. Dia okey, ni ada macam tu dia buat ABC apa-apa. Macam tu lah. Okey, sama balik. Lepas tu pun setiap tamadun ni kalau masuk dalam exam, dia biasanya akan tanya dekat atas sekali
Kalau masuk soalan struktur lah. Kalau masuk soalan struktur, biasa atas sekali dia akan tanya contohnya apakah contoh negara kota yang ada dekat Mesopotamia. Betul korang boleh jawab ini lah. Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Urmari. Pada ingat dalam 4 ke 4 lah. 4 tu maksimum lah. Kalau dia tanya lebih tak tahu lah. Lepas tu soalan kedua biasanya dia tanya bagaimanakah organisasi sosial. Ataupun kalau ada soalan kebat dia boleh tanya juga tentang sumbangan ni. Sumbangan ni korang ingat dalam 2-3 pun tak apa dah. Lepas tu yang penting pertama sekali Mesopotamia boleh juga kita satu ialah Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ni adalah macam undang-undang lah, macam perlembagaan kita. Cuma ni perlembagaan Mesopotamia macam tu. Lepas tu pun Undang-Undang Hammurabi ni hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kerajaan mengikut susun lapis masyarakat. Macam aku kata tadi kan, dekat atas dia ada susun lapis masyarakat. Macam kalau raja, hukuman kesalahan dia lain. Kalau orang bangsawan, hukuman dia lain. Ada contoh satu hukuman tu, contoh kalau orang biasa dengan orang biasa kena bunuh. Contoh aku orang biasa, aku bunuh seseorang. Jadi hukuman dia adalah orang boleh bunuh aku. Tapi contoh kalau bangsawan yang bunuh orang, kalau bangsawan yang bunuh seseorang tu, bangsawan tu tidak dikenakan hukuman bunuh tapi dikenakan hukuman bayaran je. Jadi hukuman ni macam kalau ikut kita tak adil lah, tapi itu mengikut pandangan tamadun Mesopotamia, dia ikut susun lapis masyarakat. Tapi ingat sikit undang-undang ni mengandungi 282 pasal. Lepas tu dipahat pada tembok dan tiang besar. Pahat dan tembok tiang besar ni dia letak macam dekat tengah-tengah kota. Macam tengah-tengah negara kota tu dia letak. Macam kalau kita kalau ada, kita tak ada. Contoh kalau kat Terengganu ada batu bersurat kan, dia letak dekat tengah-tengah negeri. Jadi semua orang boleh baca. Jadi semua orang boleh ambil cakna lah tentang undang-undang tu. Lepas tu pun sistem tulisan ni macam kata tadi cuneiform kan. Cuneiform ni bila ada sistem tulisan ni adalah wujudnya sastera. Bila wujudnya sastrawan, tadi wujudlah karya kesusastraan seperti Epik Gilgamesh. Lepas tu pun kalau korang tengok ilmu astronomi perubatan biasanya ada dekat semua tamadun. Biasanya dekat semua tamadun adalah ilmu astronomi, ilmu sains, ilmu geometri. Tapi korang kena, kalau korang nak ingat yang ni pun, maknanya kalau masuk tamadun apa-apa, korang boleh jawab benda yang sama. Katanya sumbangan tamadun ni adanya ilmu astronomi, adanya ilmu matematik. Boleh jawab macam tu. Lepas tu pun kalau tengok bawah ni ada juga penciptaan roda dan apa-apa lah. Cara membuat bata-bata. Macam tu. Okay, bagi dekat Izhan lah untuk tunjuk korang soalan. Okey. Jadi alright. Jadi untuk soalan tu kejap share. Alright. So ni adalah salah satu soalan yang saya ambil daripada soalan SPM tahun sebelum ni. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, okey. Soalan ni dia berkaitan dengan salah satu daripada sumbangan tamadun Mesopotamia. Kod Undang-Undang Hammurabi. Okey. Biasanya ni soalan struktur lah, bahagian A kertas 2 kan. Okey. Selalunya kalau soalan awal dia akan tanya asas untuk tajuk tu. Macam kalau kat sini kan dia katakan kod Undang-Undang Hammurabi. Dia tanyakan tentang teras hukuman and kod undang-undang tersebut kan, macam ni kan. So apa yang dia nak cakap? Jadi apa yang dia nak cakap pasal teras tu sebenarnya macam prinsip dia. Apa benda soalan, apa benda kod undang-undang tu. So macam dah diterangkan tadi, kod undang-undang tu, kod undang-undang Hammurabi ni, dia adalah kod undang-undang berdasar yang setimpal mengikut kesalahan tapi berbeza ikut kelas. Macam
yang dah diterangkan tadi tu lah. So senang cerita cakap je. Allah. So senang cerita tulis je lah kan. Hukuman setimpal mengikut tu dan tapi beza ikut kelas masyarakat. Dan tambahlah lagi kan apa pasal kod tu, dia ada 200, dia dipahat di batu dan ada 282 undang-undang. Okey. Selesai yang tu. Okey, seterusnya yang kata jelaskan kod undang-undang tersebut kepada masyarakat. So kalau nak kata sumbangan kod ni, dia kesan undang-undang tu kepada Tamadun Mesopotamia. Okey, soalan ni dia point dia ada tau kalau kita cari. Kalau dalam buku teks dia ada point dia. Tapi kita juga boleh bagi point kita sendiri selagi dia relevan. Contohnya macam kita katakan kod undang-undang kepada masyarakat. So, ada point dia antaranya contohnya macam memastikan dapat mendisiplinkan masyarakat Mesopotamia. Dia ada tulis kat situlah. Dan antara poin yang lain ada problem sikit dengan buat tak apa. So yang first tu yang second adalah dia dapat memastikan kelangsungan Tamadun Mesopotamia. Macam kita tahu, Tamadun Mesopotamia ni boleh bertahan lebih daripada beribu-ribu tahun. So macam lama lah tau. Dan letaklah juga apa-apa poin lain. Contohnya macam memastikan kedaulatan negara, dapat mengelakkan kekalutan ataupun kucang-kacir dalam negara. Boleh juga letak dalam tu. Asalkan poin tersebut relevan dengan soalan. Okay. Dan yang last sekali, kedaulatan undang-undang menjamin keamanan negara. Berikan ulasan anda. Okey. Ni adalah soalan. Okey. Ni adalah soalan kebat. Okey. Okey, yang tadi ada tanya kalau dapat melincirkan pentadbiran. Boleh juga. Tapi seeloknya huraikan sikit poin tu. Macam mana dia melincirkan pentadbiran. Contohnya katakan adanya mungkin daripada undang-undang tersebut mungkin dia dapat elakkan kucang-kacir yang mengganggu pentadbiran masyarakat tu ke. Boleh juga. Tapi macam aku cakap bagi poin tak boleh. Selagi relevan boleh, tapi syarat dia kalau boleh huraikanlah. Kasih isi tu jelas. Okey. Dan balik dekat soalan 3 tadi. Okey, ni soalan kebat. Jadi dia dah tak berkait sangat dengan Tamadun Mesopotamia. Tapi dia berkait dengan situasi, dia boleh berkait dengan situasi kita sekarang. Masuk melicikkan tu macam mana? Maksud dia macam mengurangkanlah masalah yang ada dalam pentadbiran macam tu lah. Okay. Kedaulatan undang-undang kan macam okay. Kita untuk soalan ni kita tengok dekat konteks sekarang. Macam mana undang-undang sekarang ni menjamin keamanan negara. Okay, kalau kita secara simpelnya, kalau kita contohnya kita tengok situasi kita sekarang kan ya, ada
dengan wujudnya undang-undang macam ni, kita dapat pastikan elakkan berlakunya masalah yang lagi besar dalam negara, macam kita tengoklah kan kecohan ke ataupun apa-apalah kan. Selain tu juga keamanan negara tak? Kenapa dengan kedaulatan undang-undang ni boleh jadikan keamanan negara? Sebab dia melahirkan rakyat yang patuh dan berdisiplin. Sebab itu tujuan undang-undang diwujudkan pun kan. Dan juga kedaulatan undang-undang juga secara tak langsung dia boleh menjamin kedaulatan negara. Sebab contohnya tak adanya tiba-tiba orang boleh merampas kuasa jadi pemimpin, kawal orang suka hati. Itu pun boleh jadi point. Okay. So itulah untuk soalan ni. Sorry tak dapat nak tulis sangat sebab ada masalah teknikal. Bergantung kepada soalan. Selalunya kalau soalan 3 point, soalan 3 markah, letaklah 3 point. Kalau lebih tak apa. Lebih baik lebih sebenarnya sebab kalau ada satu point yang salah, dia masih boleh terima yang lain. Untuk soalan ni dia boleh buat terima macam tu. Okay. Saya serahkan. Seeloknya huraikanlah. Sebab boleh jadi huraian tu yang menentukan sama ada point itu lengkap ataupun tidak. Okay. Saya serahkan semula kepada Najmi. Sekejap, kita hold untuk soalan tadi. Kalau korang tengok soalan tu kan, biasanya soalan struktur SPM, markah dia bukan macam tu lah, 3-3-3. Biasanya markah dia akan jadi untuk SPM lah, markah struktur, ada 4 soalan struktur, akan jadi 10-10-10-10. 40 markah untuk bahagian A, struktur. Jadi untuk soalan pertama, biasanya dia akan bagi 2 markah. 2 markah ni adalah 2 markah yang rigid. Contoh soalan tadi dia tanya apakah ni. Izham boleh buka balik tak soalan? Ya. Kalau korang tengok 2 markah ni, contoh aku bagi soalan, contoh yang aku bagi soalan tadi, dia bagi apa tadi? Betul. Okey, terangkan teras hukuman ke undang-undang tersebut kan. Okey, contoh soalan ni dia akan tanya 2 markah je. Lepas tu 2 markah ni untuk sejarah macam mana pun korang tak boleh keluarkan 2 point je. Contoh korang kata teras hukuman setimpal. Tak boleh keluarkan macam tu saja. Korang kena keluarkan teras hukuman teras hukuman ke undang-undang merupakan hukuman setimpal. Korang kena buat ayat. Lepas tu pun 2 point ni korang bagi 1 point lagi. Lepas tu pun hukuman ini berbeza mengikut lapisan kelas. Okey. Lepas tu pun untuk soalan B, 1B ni, biasanya dia akan 4 markah. 4 markah ni korang hanya keluarkan 2 point tapi huraikan. Contoh sekarang ni jelaskan sumbangan ke undang-undang kan. Korang bagi satu sumbangan, lepas tu korang huraikan macam mana sumbangan tersebut. Contohnya aku bagi merupakan penciptaan ubat-ubatan. Okey, sumbangan undang-undang lah. Sumbangan undang-undang melahirkan masyarakat yang berdisiplin yang menjamin keselamatan negara. Itu contoh sekali dengan huraian. Lepas tu untuk soalan C, biasanya dia akan jadi 4 markah juga. 4 markah ni sama macam soalan B, dua isi, isi dengan huraian. Menjadikan dia 4 markah. 2 tambah 4, 10 markah. Okeylah. Ada soalan lain ke? Ada soalan lain? Okay. Untuk Tamadun Mesopotamia, ada soalan lain ni? Kalau tak kita masuk untuk Tamadun Mesir. Kalau korang nak tanya guna voice pun tak apa. Kalau korang malas nak tulis. Tak ada ya? Tak ada, kita teruskan dia.
Akronim untuk ingat tamadun masa ni. Korang ada soalan tanya tu sebelum aku start ni. Tanya ada soalan akronim untuk tamadun Mesopotamia. Tak ingat sangat ah. Tapi kalau korang try search dalam, kau ada ke Zan? Yo. Ada ke akronim untuk tamadun Mesopotamia? Tak ingat apa-apa. Setakat yang aku belajar tak ada. Tak ada lah. Tapi kalau korang try cari dalam Google ke, cari dalam buku ke, ada je dia bagi akronim. Tapi kadang-kadang tu akronim pelik-pelik lah. Cuma Nak try selalunya kalau untuk tajuk tamadun ni, dia ada 6 poin yang penting tu. Apa yang bahas sistem pentadbiran, organisasi sosial, bahasa dan tulisan. 6 ciri-ciri tamadun tu ada dekat semua tamadun awal. Yang penting kena ingat yang tu lah. Dengan sumbangan setiap tamadun. Dalam Siapa apa-apa ada? tamadun, dalam apa-apa soalan pun dia akan tanya dalam kisah tu je lah sebenarnya. Siapa yang ada, siapa yang kata ada akronim boleh tolong share. Oh my god. Jadi soalan ni dia tanya macam mana nak ingat semua point. Biasanya macam ada aku kata tadi, tamadun ni biasa point dia lebih kurang je. Macam kalau revision semua sumbangan dia tu, ada je sumbangan yang lain-lain. Contoh dekat Mesir Purba adanya pokok papirus apa kan. Kalau dekat tamadun Mesopotamia ada kod undang-undang. Ada yang negara lain tak ada. Tapi ada juga yang sama. Nanti kita tengok, kita try bandingkan tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir. Ada yang sama. Dari situ korang boleh kurangkan benda yang kena hafal. Tak perlu hafal pun. Andai kata korang ingat, korang tahu pasal tamadun, korang boleh revise the whole tu. Dan tak berhenti lah, padahal belum kena tengok pun. Mana? Assalamualaikum, saya nak tanya boleh? Boleh. Silakan. Macam yang soalan tadi kan. Kata kalau kita nak bagi 3 point, kalau nak bagi 3 point untuk dapatkan 3 markah kan. Kalau nak bagi huraian kan pun lagi bagus kan? Ya. Macam mana kalau huraian tu salah? Oh. Macam point kita dah betul-betul huraian tu salah. Macam mana? Selalunya huraian ni dia bersifat pelengkap kepada poin yang kita bagi. So macam kalau selalunya maksud dia huraian tu dia mesti akan ada kaitan dengan poin. Walaupun macam CP ke apa kan. Betul, tapi macam contoh apa? Kalau huraian tu kita bagi dalam bentuk contoh kan. Kan contoh kan dikira sebagai huraian juga kan. Ya. Lepas tu kalau contoh tu salah. Kalau poin betul masih boleh diterima. Jadi tak ada masalah. Kalau boleh lah kan, elakkan sikit contoh untuk jadikan huraian. Nak buat boleh, tapi seeloknya untuk soalan esei lah. Untuk soalan struktur selalunya elakkan lah. Dia lebih selamat macam tu. Okay. Faham tak? Okay. Lain? Ada soalan ni?